Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada petang yang mulia ini untuk sama-sama kita duduk di dalam satu majlis ilmu. Moga-moga dengan kehadiran kita pada petang ini Allah terima kita, amalan kita. Orang lain mungkin sibuk dengan perkara-perkara yang lain, tapi kita sibuk dengan perkara-perkara akhirat kita. Kan? Maghrib nanti pun ada kuliah di Masjid Surau, petang buat kuliah pula lagi. Sekarang subuh pun ada kuliah, penuh dengan kuliah kehidupan kita. Jadi moga-moga dengan bila Allah sibukkan kita dengan hal-hal akhirat ni, itu menjadi isyarat ataupun tanda Allah mengasihi kita, insya-Allah. Maka dengan kasih itulah kita harap Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tuan rumah dan seisi keluarganya dan seluruh di jawatan kuasa ataupun bahagian yang menguruskan program kita pada petang ni, dan seterusnya kepada para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah, ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kena kenal diri dulu ke? Tak kenal? Kenal dah. Kalau yang belum kenal, nama diberi Muhammad Syakir bin Nasoha. Asal Shah Alam, Selangor. Tapi bukanlah petang ni datang daripada Selangor. Datang daripada inilah. Waalaikumsalam. Datang daripada Beruas, Batu Hampar, Beruas, Perak, sekolah Ustaz Siddiq. Sebagai pembantu beliau di sekolah lah. Maknanya Ustaz Siddiq, kita tok guru kita tu sebagai mudir. Adapun ana sebagai bantu beliau timbalan mudir. Baik, jadi kuliah petang ni pun kira macam tangkap muat juga. Nak jemputnya malam jumpa di Masjid Lama Taiping. Kebetulan ada patut ustaz yang pada petang ni tak dapat hadir, jadi minta gantilah. Jadi tajuk pun kita tak tahu, tak ada dibagi tahu nak tajuk apa. Jadi tajuk kita pada petang ni hentam. Tajuk dia hentam.
Baik, insya-Allah. Sebelum tu tanya dulu, berhenti kau apa? Satgi dia syok lajak sampai ke isyak apa? Ha? Ikutlah. Okey, ikut dan. Dan saya tengok kepala tuan-tuan masih tegak je, saya sambunglah. Saya ingat dah situ berhenti ya. Ada jaman. Baik. Jadi suka saya kalau macam jemputan-jemputan gini, surau masjid tak ada tajuk ke apa, saya suka cedok daripada kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Ini kitab tasawuf karangan Syekh Abdul Rahman Al-Kelantani, orang Kelantan, ulama tasawuf zaman dahulu. Dia karang kitab tasawuf ni yang banyak menceritakan tentang hal-hal kehidupan kita. Antara dalam banyak-banyak tajuk ataupun banyak-banyak bab dalam kitab ni, saya ambil bab yang ke-37, iaitu tajuk dia pada menyatakan kelebihan menyebutkan mati. Tajuk kita petang ni cerita bab menyebutkan mati. Bukan sebab orang cakap apa ramai geng-geng otai dah tak. Tapi maknanya mati ni tak kira siapalah. Jadi kita nak tengok macam mana mati tu pemahaman kita dengan diri kita. Dia bermula dengan ayat Allah, firman Allah Ta'ala. Allah SWT berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Sadaqallahul azim, surah Az-Zumar ayat 30. Yang bermaksud innaka mayyitun. Inna, sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyitun, akan mait, akan mati. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka semua mayyituna, pun juga akan mati. Makna kata Nabi kekasih Allah pun tetap akan merasai kematian, apatah lagi kita yang bukan Nabi. Kan? Jadi itu maknanya sebagai kesediaan dalam mati ni, kerana mati ni kullun nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kita elaklah macam mana pun jaga makan. Kan, orang yang paling jaga makan doktor pakar, betul tak? Doktor pakar kesihatan. Kan, tak mau minyak-minyak, tak mau. Kan, orang hidang makanan tu bagi air kosong. Air kosong dia. Tak main minyak apa ni semua tak mau. Oi, dia kata ni bahaya kolesterol apa semua. Dalam dia duduk minum air kosong tu, batuk 2 kali mati. Allah tak kira, makna kata jagalah macam mana kesihatan pun, mati itu pasti. Sama ada mati dalam keadaan sakit atau bukan dengan sebab sakit. Sakit bukan jadi apa orang cakap, sakit tu hanya sebagai asbab. Tapi bukanlah sakit tu mati. Sakit tu asbab kepada kematian saja. Allah boleh buat mati tanpa asbab. Tiba-tiba mati. Allah boleh buat. Maka memulai Allah Ta'ala dengan Nabi SAW kerana menyabarkan bagi segala nafsu. Allah buat ayat ni, surah Az-Zumar ayat 30 ni, Allah sebut Nabi pun akan mati. Apatah lagi kalau Nabi mati, makna yang lain juga lebih-lebih lagi mati. Supaya nak memahamkan kepada kita, yang tak mati hanya Allah. Selain daripada Allah itu bergantung dengan kehidupan yang Allah yang telah Allah tetapkan. Tak kira apa pun. Maknanya setiap satu akan musnah. Dan dalam hadis riwayat Tabrani daripada Ammar, sabda Nabi SAW, kafa bil maut wa iza. Apa maksud kafa bil maut wa iza? Kafa tu memadai atau cukuplah. Bil maut dengan mati. Wa iza menjadi pengajaran kepada kita. Cukuplah mati tu jadi pengajaran pada kita. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi kata belajarlah dengan 2. Sahabat tanya apa 2 tu? Kata Nabi, satu yang hidup, satu yang tidak hidup. Belajarlah daripada 2 ni. Satu yang hidup, satu yang tidak hidup. Yang hidup siapa? Yang hidup ulama lah. Tok guru, ustaz. Kan? Itu kita belajar dengan tok guru, ustaz dan sebagainya. Itu yang hidup lah. Yang tidak hidup, kematian. Kematian juga sebenarnya satu kuliah pada kita. Lepas tu amalan kita di tempat kita ni, kebiasaannya, bila ada kematian di kubur tu akan kita buat talqin. Sebenarnya makna talqin bukan yang itu.
talqin sebenarnya masa nazak tu. Masa orang nak meninggal, disunatkan kita talqin dia. Bukan talqin duk tepi dia akan datang pada kamu 2 malaikat. Bukan itu. Dia kata aku belum nak pergi lagi lah. Kawan tu sakit sikit demam je, dia kita talqin itu. Bukan yang itu. Kalau dalam keadaan nazak, kita pergi tepi telinga dia, kita talqin la ilaha illallah. Tu panggil talqin sebenarnya. Tu talqin yang sebenarnya. Tapi yang jadi adat kita hari ini, talqin di kubur tu. Tu tak ada masalah juga kata ulama. Dan talqin itu sebenarnya untuk nak memberi nasihat kepada orang yang hidup, supaya ambil wa'idhan, ambil pengajaran atas kematian satu-satu orang. Kerana bila ada kematian ni, banyak benda yang kita boleh belajar dari situ. Contoh, kematian seorang ayah. Macam dia, kita tengok dulu, kita ingat balik kalau yang mati tu ayah. Kita pernah bertengkar dengan ayah ke, kita pernah buat terasa hati ayah. Barulah kita rasa, orang cakap apa, orang cakap barulah kita nak rasa menghargai. Masa ayah tu ada, masa mak tu ada, buat lebih kurang. Ni perangai kadang-kadang, minta maaf cakap. Bila dah mati, sibuk nak melawarkan kubur mak ayah. Buat mozaik siap. Mozaik satu jiwa tempat duduk pula tu. Mujur tak boleh sopa situ. Buat lawa. Dah masa mak bapak hidup, bumbung sengit, kenapa tak betul? Tiang sengit, kenapa tak betul? Mak bapak mati dah, baru nak melawar-lawarkan kubur. Itu jadi pengajaran pada kita. Barulah nak rasa hargai bila sesuatu tu tak ada. Itulah sifat ghalib manusia. Manusia yang penuh dengan kelekaan dan kelalaian ni, bila benda ada, dia tak rasa syukur. Bila tak ada, baru rasa syukur. Sebab itulah antara hikmah Allah syariatkan kepada kita puasa bulan Ramadan. Bila time sampai Ramadan, kita puasa, tak boleh makan minum. Sebab apa? Allah nak ajar kita, baru kamu tahu masa kamu puasa tu, barulah kita akan rasa apa tu nikmat makan dan apa nikmat minum. Betul tak? Masa bulan puasa, kita pergi bazar Ramadan. Pukul 6.30 dah, sikit lagi je nak maghrib. Tengok kawan tu, dia baru tuang ais. Baru tuang ais kat dalam bekas dia tu. Air tak boleh lagi, baru tuang ais. Tuang ais tu pun dah darah dalam hidung, tengok. Orang tu kata, ais pun sedap ni, dia kata. Pada ais, masa bukan bulan puasa, kita nak minum ais. Haji hidang air, jangan buat air, buat ais je. Tengok orang komplain, apa ni tuan rumah kan? Bagi ais je. Tapi masa puasa, ais rasa sedap tak? Sedap. Ais saja pun tak apa dah. Baru kita nampak, baru kita nilai setiap sikit-sikit macam mana pun rezeki daripada Allah akan terasa besarnya nikmat tu. Ada. Macam kadang-kadang lepas habis kuliah, ada kadang-kadang surah masjid dia buat makan. Kena pengurusi kata, alhamdulillah kita ada sedikit dana dan ada orang infak. Jadi malam ni lepas habis kuliah kita akan ada makan kambing. Tengok senyum sampai telinga, dia pun kata rezeki. Rezeki. Esok kuliah maghrib, kata tuan pengurusi, dana kita kurang sekarang ni. Jadi kita makan nasi lemak je lah. Nasi lemak tak disebut pula rezeki. Dia senyap itu, nasi lemak. Padahal bila dia nampak kambing, dia kata rezeki. Bila dia nampak nasi lemak, dia tak sebut rezeki. Sebab apa? Sebab dia nampak bila besar baru panggil rezeki. Kecil tak panggil rezeki. Tapi padahal bila saat dia susah sok, yang kecil tu pun barulah dia nampak betapa besarnya nilai rezeki walaupun sedikit. Macam kita lah hari ni, kita ada rumah elok, ada bilik apa semua sedap lah, tidur atas katil selesa, kan? Tapi kadang-kadang tu pun kita masih lagi tak bersyukur, kan? Dengki sana, dengki sini dan sebagainya. Ada orang rumah pun tak ada, katil pun tak ada, tilam pun tak ada, tidur atas kotak di tepi kedai saja. Itu pun sat-sat jap anjing datang, bangun pula pergi kedai lain. Jap-jap tuan kedai pula halau, ngawang pula ke hulu ke hilir, buat ke mana. Dengan kotak-kotak tu usung. Ada kadang-kadang ada orang gitu. Kita tak nampak, sebab kita nampak orang lebih hebat daripada kita. Kita nampak rumah kawan sebelah ni besar, nak lawan. Tengok kawan ni pula pakai kereta lagi besar, nak lawan. Bila kita melihat yang lebih hebat, menyebabkan hati kita lagi gemar kepada dunia, lagi taksub pada dunia, lagi pulun dengan dunia.
Hati menjadi bongkak, sombong, riak. Sifat-sifat mazmumah melekat dalam hati. Tapi kalau kita melihat orang yang lebih bawah daripada kita, baru kita akan timbul rasa syukur. Allah. Sebab itulah dinasihatkan oleh para alim ulama, kalau ada dengar kawan-kawan sakit, hadirlah ziarah. Kalau tak ada pun kawan sakit, kalau rasa hati ni dah lara lama sangat, pergilah hospital. Jangan masuk wad biasa, pergi masuk wad kecemasan gitu. Masuk yang kritikal, yang tangan patah. Kita tengok tu kan, kita rasa insaf. Kita tengok Allah, tangan dah tak ada, dah dia ni kudung. Kaki tercabut, aku ada lagi kaki. Kami di pondok tu ada satu orang, nama dia Azam. Kami panggil Abang Zam. Dia sejak lahir, kaki ada, tapi sejak lahir tu tulang kaki dia bengkok. Bila tulang kaki bengkok, dia tak boleh berdiri tegak. Jadi bila nak jalan mana pun dia jalan merangkak. Merangkak ke mana-mana pun merangkak. Masjid kami tu kena naik tangga sebab dia tinggi sikit. Dia naik dengan merangkak gitu. Tangan dia. Akhirnya tangan dia pun jadi kuat. Dan memang cara dia berjalan, tangan dengan lutut. Merangkak pergi mana-mana pun. Cuma kalau kat luar ni kita sediakan kursi roda. Walaupun dalam keadaan merangkak itu, dialah orang yang pertama masuk masjid pagi-pagi. Pukul 4, pukul 5 sampai dah terpacak kat dalam masjid. Kita yang kaki sihat elok tak sampai. Tu kadang-kadang Allah bagi kita nikmat dunia, kita kurang nikmat akhirat. Ada orang Allah bagi kurang nikmat dunia, tapi hebat nikmat akhirat dia. Tu. Jadi dengan mengingat kepada sakit dan kematian, menyebabkan hati kita cakap apa, berbalik kepada akhirat. Sebab tu kalau hati tu rasa lara sangat, pergi tengok kematian. Menyebabkan teringat akan kematian, akan terasa insaf. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-mautu jisrun yuwassilul habib ilal habib. Kata Nabi, al-mautu, mati itu jisrun, titi, jambatan. Yuwassilu, yang menyambungkan, ilal habib. Yuwassilul habib ilal habib, yang menghubungkan antara habib dengan habib. Apa makna habib? Habib artinya kekasih. Ini Nabi kata. Nabi kata mati itu jambatan bertemunya kekasih dengan kekasih. Sama mana kasih dengan kasih? Suami mati jumpa isteri, bukan yang tu. Maksud kata Nabi, mati ni pertemuan ataupun jambatan antara hubungan kasih dengan kasih, ialah orang yang akan kasih akan Tuhannya. Siapa yang terlampau kasih pada Allah, maka titik pertemuannya dengan Tuhannya ialah maut, mati. Sebab tu ada ulama, dia dah, orang cakap apa, memang tahap sedia nak mati dah. Sebab dia dah bersedia untuk bertemu dengan Allah yang amat dia kasih. Tok guru kita lah, Tok Guru Siddiq Noh. Lepas dia balik daripada menunaikan haji, dia berazam di depan Kaabah. Dia kata, balik ni aku nak pakai putih. Sebab tu kalau kita perasan, Tok Guru kita ni, kalau pergi ngajar mana pun jubah putih, serban putih. Dulu masa dia muda-muda memang dia ada kain jubah kala-kala. Tapi sekarang ni kalau kita perhati tengok, gilah mana kuliah pun, mana masjid pun, jubah putih, serban putih. Kita tanya dia, kenapa Tok Guru amal gini? Dia kata, kerana aku dah sedia nak mati. Maknanya aku dah letakkan diri aku ni, kalau bila-bila pun Allah ambil nyawa aku dalam keadaan sedia, sudah aku pakai putih dah. Pakai putih tu sebagai satu lambang bahawa aku dah sedia dengan kain putih untuk dibalut, untuk masuk di dalam tanah. Bersedia untuk menghadapi kematian. Bila orang yang akan kasih akan Tuhannya, maka kasih itu adalah titik pertemuan dengan Tuhannya, ialah dengan jalan kematian. Ada satu orang guru kepada Tok Guru Siddiq Noh lah. Dia ni mungkin wali lah. Kita dari segi tengok gaya dia tu, rasanya memang dia ada kewalian. Di mana dia ni, Allah campakkan kelazatan ibadat pada dia. Dia pas semayang nak semayang, pas semayang nak semayang. Dia kuat sungguh semayang. Lepas bagi salam, Allahu Akbar, semayang aja. Melainkan pada tempat-tempat yang haram solat lah. Waktu-waktu yang haram solat, dia tak solat lah. Tapi mana ada, dia semayang. Sunat mutlak ke, sunat apa ke, semayang aja. Kerja dia. Dia sonok dengan solat tu. Ini
Satu-satu orang tu Allah dah campakkan satu makrifah, satu kelazatan dalam diri dia. Dia akan rasa kelazatan ibadat. Ibadat akhirat ni sebenarnya semua sedap, lazat. Majlis ilmu sedap, kuliah sedap, mengaji sedap, baca Quran sedap, semayang sunat sedap, zikir sedap. Tapi kadang-kadang hati kita tak rasa sedap sebab hati kita kotor. Tok Guru buat contoh macam cawan. Hati kita ni macam cawan. Nah, kalau cawan tu penuh keladak, penuh benda kotor, najis, ada tahi macam-macam dan sebagainya, kita tuanglah air paling sedap sekalipun dalam cawan tu, bila diteguk minum takkan rasa sedap air tu. Betul tak? Cawan kotor, najis, tahi, cicak lah, tahi orang pun ada dalam tu. Kita bubuh air jus oren ke, jus apa ke, jus macam mana sedap sekalipun, manis sekalipun, bila campur dengan tahi, teguk minum boleh. Nah, rasa jus oren ke jus tahi rasa? Rasa jus tahi. Nah, jadi kotor. Begitu juga bila hati ni, ibarat cawan tadi, hati ni ada najis dosa dalam hati kita, ada perkara maksiat yang masih lagi kita belum bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka bila hati tu kotor, bila melakukan ibadat tidak rasa lazat ibadat. Semayang tak rasa lazat, baca Quran tak rasa lazat. Tu yang kadang-kadang kita baca Quran pun nguak baca. Nah, bukan kata semuka bawa ayat pertama, alif lam alif lam mim nguak dah. Nah, lah kali sadaqallahul azim. Nah, anak pun kata cepat mak baca satu ayat ya. Nah, mak dia kata, okey kak aku baca satu ayat, ayat hang dengku ya. Nah, nampak? Nah, jadi kita lemah nak baca Quran, lemah. Ngaji kuliah lemah. Betul tak? Rasa cuba contohlah, bukan kata tak, contoh. Kalau tengok Raja Lawak dengan tengok drama, tengok nyanyi-nyanyi dengan kuliah mana segar? Segar drama lah. Kuliah, dia jadi lesu. Apa? Ada. Dia jadi tak sedap, barang tu jadi tak sedap. Padahal benda-benda lazat, tapi sebab hati. Sama juga dengan jasad. Kalau jasad kita ada sakit, bubuh makanan sedap pun tak rasa sedap. Jasad tak payah kata sakit teruk, tak payah kata kena corona. Kita kena demam semua. Kan? Orang hidang ikan siakap 3 rasa ke, kambing golek ke, macam mana, lauk sedap-sedap, kek lah apa semua, krim-krim, manis-manis, duduk depan meja. Tapi badan sakit, sedap nak makan? Sedap. Nah, bau semua pun tak sedap. Kalau ada penyakit parah, penyakit macam-macam, sakit jantung, kencing manis, habis semua tak boleh makan. Semua tak rasa sedap dah. Tolak. Sebab apa? Sebab jasad sakit. Jasad sakit tak apa lagi. Nah, tapi kalau rohani sakit, ibadat jadi tak sedap. Itu lebih kita takut. Jasad sakit, tapi kalau ibadat boleh kuat, rohani boleh kuat, tak apa, alhamdulillah. Biarlah jasad tak larat pun, tapi semayang okey. Boleh hadir masjid, boleh hadir kuliah. Tapi kalau rohani sakit, walaupun jasad sihat, jasad tubuh badan muda lagi, rohani sakit, pintu masjid tak nampak. Betul tak? Sebab apa? Sebab rohani sakit. Yang ni. Jadi ada satu orang, Tok Syekh ni, Allah berikan kelazatan pada dia, kelazatan solat. Dia sonok dengan semayang. Pas semayang nak semayang, pas semayang nak semayang. Bila kita Allah dah campakkan kelazatan satu-satu ibadat, kita akan rasa sonok. Bila sonok, benda tu sedap. Benda sedap mesti kita nak lagi. Macam kita minum air, air yang sedap mesti kita minta tambah. Tambah lagi, satu cawan lagi. Sebab benda sedap. Makanan begitu lah. Benda makanan sedap mesti kita minta tambah nasi, tambah lauk. Sebab benda sedap. Tapi bila benda tak sedap tu yang tak bertambah. Kalau orang rasa lazat dengan solat, dia nak semayang lagi. Ada orang Allah bagi dia lazat baca Quran. Pas muka nak semuka, pas muka nak semuka. Sedap dia baca Quran. Ada orang lazat dengan zikir. Sebab tak ada orang dalam istilah tasawuf dipanggil zauq. Ada orang dia zikir ni dia jadi zauq. Zauq tu maknanya dia asyik dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sonok. Kadang-kadang sampai bangun. Sebab tu zauq tu, sebab kelazatan tu dia rasa. Orang tak rasa lazat memang nampak pelik. Apa ni zikir sampai ni bangun sangat ni. Tak rasa. Orang yang rasa dia tahu. Kan? Ni kelazatan. Jadi Tok Syekh ni Allah bagi kat dia kelazatan semayang. Tok Guru dengan seorang kawan dia selalulah datang jenguk, seminggu sekali datang pergi jenguk. Sekali tu datang jenguk, Assalamualaikum. Salam, dia kata, meh naik. Rumah dia usang je. Rumah dia rumah macam pondok papan kayu gitu. Bumbung pun sengit, bocor. Tiang sengit. Memang rumah dia uzur sungguh. Jadi, waktu tu Tok Guru muda lagi lah. Waktu baru mengaji pondok. Jadi Tok Guru dengan kawan dia sajalah ngusik pakcik tu. Kata dia, oh ni lah pakcik.
yang kami belajar kat kitab ni lah, dia yang dipanggil zuhud ni. Ni kategori zuhud lah ni. Tengok bombong pun sengit, apa semua sengit ni. Nah, kata pakcik tu, janganlah cakap gitu. Bukan macam tu. Tapi aku ni je aku ada. Nak buat macam mana? Ni je aku boleh tinggal. Boleh jadilah hidup kat dunia, bukan lama mana dia kata. Boleh lah nak buat tumpang teduh, jadilah dia kata pakcik tu. Tak apalah. Sekali tu minggu depan datang pula. Datang lawa rumah dia. Taklah jadi besar rumah tu juga. Cuma yang sengit-sengit dia dah tegakkan. Bumbung yang bocor dia dah tampal. Siap cat baru. Cat bulat kali hijau. Nampak? Lawa rumah. Kemah. Dah susun elok apa semua. Dah tak ada bocor-bocor. Tiang pun semua dah tegak. Jadi mereka ngusik lah. Tok guru kita ni, Tok Guru Siddiq ni dengan kawan dia ngusik lah pakcik tu. Ni yang kami belajar dalam ilmu sifat 20 ni. Inilah sifat makhluk. Makhluk ni berubah-ubah. Dulu zuhud. Lah tak zuhud dah. Dia saja ngusik pakcik tu. Pakcik tu kata janganlah hang cakap macam tu. Bukan macam tu. Tapi aku ni bukan apa. Hang tahu tak kenapa aku lawa kau rumah ni? Kata. Aku buat bagi elok balik. Sebab aku takut, aku duk rasa malaikat maut dia tak nak singgah. Sebab rumah aku buruk sangat. Sebab kemarin dulu belah kanan ni dipanggil. Dia datang rumah belah kanan ni, dia kata. Lepas tu baru saat semalam belah kiri. Dia lalu depan rumah aku tapi dia tak singgah. Aku duk rasa sebab rumah aku buruk kot. Tu dia tak singgah tu. Tu yang aku buat bagi elok ni. Mana tahu esok dia singgah. Dia kata. Dia boleh buat gurau dengan malaikat maut tu. Dia kata mana tahu esok singgah. Kalau dia datang esok, aku nak jemput dia kat tangga ni. Dia tunjuk tangga depan rumah dia. Aku nak jemput sini, dia kata. Dia kata itu. Jadi mereka dengar cakap tu, pakcik ni ada ke situ pula katanya. Tak apalah. Minggu depan datang pula. Memang tiap-tiap minggu datang. Minggu depan datang pula, bagi salam tak nyaut. Bagi salam tak nyaut. Assalamualaikum tak nyaut. Tiba jiran sebelah datang. Nak cari pakcik ni ke? Kami memang ziarah dia tiap-tiap minggu. Baru semalam dia pergi. Pergi mana? Pergi habis. Pergi selamanya. Tak ada dah. Meninggal dah. Meninggal? Depan ni van jenazah parking. Depan tangga yang ditunjuk kat sinilah saya nak jemput dia kalau dia datang. Van jenazah siap ada kesan tayar lagi situ. Sini. Rupanya dia cakap tu betul. Tu. Jadi apa pengajaran kita boleh ambil daripada kisah ni? Jangan buat rumah lawa sangat. Takut malaikat maut datang cepat sikit. Yang buruk-buruk sikit tu. Nak gurau je lah. Tak kira lah rumah lawa tak lawa, dia datang juga. Tapi nak ceritanya, orang bila dia dah tahap sedia, kecintaan yang terlampau tinggi kepada Allah. Ya Allah, dia kata, bilalah aku nak mati. Bilalah aku dapat bertemu Tuhanku, kasih aku Allah. Orang bila belajar sifat 20, belajar makrifah, belajar mengenal Tuhan, dia akan dengar sifat-sifat yang tak dapat nak digambarkan dengan akal fikiran. Contoh salah satu sifat Allah, tak bergerak, tak diam. Kerana bergerak tu sifat makhluk, diam pun sifat makhluk. Allah ni gerak pun tidak, diam pun tidak. Boleh fikir ngakal ke? Benda yang tak bergerak dan tak diam. Kita faham kalau dia tak bergerak, mesti diam. Kalau dia tak diam, mesti gerak. Ni tak, dua-dua tak. Bergerak pun tidak, diam pun tidak. Macam mana tu? Itulah Allah. Bila kita nampak Allah, peliknya, mesti bila kita nampak kehebatan Allah tu yang terkeluar di bibir, subhanallah, maha suci Allah, agungnya Allah, hebatnya Allah. Bila hebat, ya Allah, tak sabarnya aku nak lihat engkau yang maha hebat ni Allah, sehingga aku tak boleh nak gambar dengan akal fikiran aku. Tu yang bila sampai ke tahap mahabbahnya yang terlampau tinggi. Macam vokalis, penyanyi utama kumpulan Rabbani. Pagi tu saya dengar sendiri cerita ni daripada adik beliau, Ustaz Ghazali. Ustaz Ghazali cerita, dia kata pagi tu abang dia nak pergi shoot kat studio lagu baru. Lagu baru yang memang dia plan nak buat album lah, album baru Rabbani. Lagu tu tajuknya Syahadah. Dalam lirik lagu tu ada kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah lah dalam lirik lagu tu. Tapi dalam bentuk lagu lah. Jadi masa syuk tu, lepas dia nyanyi dengan lafaz syahadah tu, dia terhenti last. Lepas tu dia jatuh tumbang, meninggal. Allah, tengok Allah beri pada dia. Allah beri pada orang yang bila dia terlampau kasih pada Allah, Allah terlebih kasih lagi pada dia.
maka titik pertemuan kasih tu ialah kematian. Jadi macam mana? Nak mati dah? Jangan lagi Ustaz. Tapi kalau orang yang dah memang kasihnya tinggi, itulah. Kita ni kadang-kadang kenapa kita masih lagi orang cakap apa, berbolak-balik gitu? Sebab kadang-kadang memang kita kata saya sayang Allah, saya kasih Allah, tapi mungkin ada sedikit banyak dalam hati kita ada sikit lagi kasih pada dunia. Masih lagi ada sikit lagi, ada bahagian dunia tu. Kalau tak banyak pun mungkin ada sikit. Kadang-kadang mungkin nak agak rasa nak buat rumah pencen kat kampung sebelum mati. Ada kan kadang-kadang kita cakap itu. Maknanya itu masih lagi ada kasih. Kasih pada dunia tu walaupun sikit. Tapi kalau para wali Allah dah tak ada dah apa dah. Dunia ni fana pada dia. Tu dipanggil makam fana. Dunia ni tak ada apa dah pada dia. Yang dia nak semata-mata Tuhannya. Iaitu balik kepada hal-hal akhirat. Ini. Dan pada setengah riwayat mati itu kifarah bagi tiap-tiap Muslim. Kifarah ni makna kata sebagai satu bentuk denda. Mungkinlah mana ada manusia yang tak buat salah melainkan para Nabi dan para Rasul. Kita daripada kecil sampailah ke tua ni, cuba ingat-ingat balik berapa banyak dosa kita. Walaupun kita dah bertaubat, tapi kita yakin ke Allah dah ampunkan. Jadi kita nilai balik zaman muda dulu macam mana, mungkin ada tinggal semayang. Zaman Pok Ye dulu ni seluar kembang bawah dulu, tak ingat dulu zaman naik Vespa. Macam-macam hal kita buat, ingat balik. Jadi kadang-kadang saat kematian, pedihnya kematian tu, sakitnya sakaratul maut tu, mungkin nak timbal balik daripada kesalahan kita semasa hidup dulu di dunia ni. Jadi kalau orang yang dunia ni memang jahat sungguh, maka matinya memang teruk sungguh. Dia memang gitu. Seorang pegawai penjara, dia ceritalah. Dia yang cerita. Dia kata, Ustaz betul lah apa Ustaz kata. Ustaz mengajar ni semua betul kata. Apa yang betulnya kita tanya. Saya melihat dua kematian yang berbeza Ustaz. Orang beriman mati dengan orang kafir mati, lain. Orang beriman matinya tenang sahaja. Kami pun tak renyuh nak buat kerja. Tapi kalau orang kafir Ustaz nak bawa ke tali gantung, Allah, jenuh Ustaz. Nak angkat dia, nak tarik dia. Banduan akhir ni, dia ada satu sel khas, dia duduk akan belakang ni, dia tak boleh campur dengan orang lain. Dia sel dia khas. Ana pernah sekali orang jemput pun tak boleh masuk ke bahagian banduan akhir ni. Tapi kita tanya geng-geng warden penjara ni, dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak merasa macam mana sedapnya duduk dalam masjid ke apa ke, suasana ayat Quran dibaca, Ustaz masuk dalam sel banduan akhir. Bila kita lalu lorong tu, sini bunyi ayat Quran, sini bunyi zikir, sini Allah. Kalau yang selnya orang Islam, kebanyakan mereka Ustaz, walaupun mungkin mereka ada buat satu kesalahan yang sangat besar atas dunia ni, tapi bila hukuman dia, hukuman gantung sampai mati, kadang-kadang dia menjadi kekasih Allah yang paling dikasih. Kadang-kadang kita kat luar ni memanglah baguslah surau masjid, kopiah serban. Tapi kadang-kadang yang dalam tu banduan akhir tu, silap-silap Allah angkat dia jadi wali. Sebab dia berubah sungguh-sungguh. Dia menyesal sungguh-sungguh hidup dia. Sehingga dia akhirnya jadi yang sungguh orang hamba Allah yang sangat taat kepada Allah. Jadi dia kata kebiasaannya kalau undang-undang di negara kita Malaysia ni, kalau banduan akhir tu orang Islam, warden penjara, mahkamah akan jatuhkan hukum pada hari Jumaat, tak buat hari lain. Untuk orang Islam buat hari Jumaat, supaya biar dia mati hari Jumaat. Satu, situ dia dapat kelebihan dah, dia akan mati hari Jumaat. Kita mati hari apa pun belum tahu lagi. Banduan akhir dia tahu dah mati dia hari Jumaat. Kemudian dah ditetapkan mahkamah bila-bila sekiannya. Bila dia datang nak ambil tu, selalunya dia akan dengar tapak kaki, dia kata. Dengar tapak kaki warden. Kalau tapak kaki tu berhenti depan sel dia hari Khamis, maknanya esok dia akan pergi. Sekali tak sampai hujung. Oh, selamat bukan hari ni ya. Tiba-tiba tak kat depan. Sudah, kenapa berhenti sini? Tengok pintu sel dibuka. Tengok hari, tanya hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis. Faham? Dia akan ambil hari Khamis. Dia tak ambil hari Jumaat, ambil hari Khamis dulu. Hari Khamis tu dia akan bawa keluar daripada sel, kemudian bawa pergi jumpa sanak saudara, keluarga semua datang.
Jadi bergaul lah dengan keluarga, dengan anak bini, peluk habis-habis. Kan? Walaupun mereka ni mungkinlah ada kesalahan besar yang mereka buat, banduan akhir, pada sisi manusia kita kata jahat. Kan? Tapi bila dia dah taubat macam tu, agak-agak apa wasiat yang dia nak tinggalkan kepada anak dan bini dia? Dia nak wasiat dunia? Tak sama sekali. Sebab dia tahu esok dia nak pergi dah ni. Dia nak kata rumah tu ada belakang tanah tu ada 4 ekar dah. Dia tak bicara buat tu. Tapi dia akan pesan apa kat bini dia? Yang esok abang tak ada dah. Jadi kalau yang nak kahwin lain, kahwinlah. Tapi yang pilihlah betul-betul. Jangan cari orang macam abang dah. Carilah yang elok-elok, yang belajar agama, yang faham agama. Kalau pesan ke anak pula, dia pesan apa? Nak besar nanti jangan jadi macam ayah. Belajar rajin-rajin. Belajar akademik tak pandai pun tak apa. Yang penting jangan jahil agama. Sebab last kali kita nak balik ni agama. Yang kita nak bertemu Allah ni agama. Hari agama yang kita nak hadap. Dia pula jadi ustaz. Bandar akhir. Dia akan pesan, peluk bini dia penuh dengan kasih sayang. Peluk sungguh-sungguh. Peluk anak tak nak lepas. Sayang sungguh hari Khamis tu. Memang diberi satu hari penuh untuk dia bersama keluarga. Jumpa ayah dia ke, mak dia ke sebagainya. Lepas daripada tu, bila membawa kepada petang dan sampai malam, warden akan tanya. Dia boleh minta nak makan apa saja. Warden akan belikan tapi bawah RM15. Ini warden tu cerita saya. Dia boleh minta nak beli apa pun, warden akan pergi cari. Pergi cari nak makan pizza ke, makan las. Alang-alang nak mati dah, makan sedap-sedap. Sebab tahu dah esok nak mati ni. Tapi nak tanya dia, biasa warden minta makan apa? Tak ada, Ustaz. Sepanjang saya jaga ni, Ustaz, tak ada. Yang dia minta, bila kami tanya, malam ni nak makan apa, kami belikanlah. Dia kata apa, Ustaz, ataupun warden tu, dia kata, warden, tolong bawakan saya secawan air dengan Quran. Saya tak nak makan, saya nak baca Quran. Itu. Sebab apa? Sebab makam dia dah beza dah. Sebab hati dia Allah dah cuci betul-betul. Dia tak rasa dah kelazatan makanan dunia, tapi yang dia rasa lazat makanan-makanan ayat-ayat Allah. Yang dia rasa sedap ni nak baca ayat Allah ni, ayat Quran. Kita kalau orang nak belanja, kita kata, nak makan apa ni? Nak Quran ke nak kambing golek? Kita nak jawab dia. Quran saja, nanti boleh Quran ni lah dulu. Tu bahagian kita. Dia ni bahagian ni. Padahal dia banduan, kita ahli masjid ni. Ahli masjid kalau ikut pada sisi manusia, hebat geng masjid. Banduan ni apa? Ni banduan ni. Keluar pun orang pelekeh. Tapi kadang-kadang banduan tu Allah angkat jadi kekasih dia. Tu tak semestinya. Tu jangan kita nilai orang. Nilai kita di sisi Allah. Nilai sisi manusia tak pakai. Hebat dari mana pun. Akhirnya dia minta air dengan Quran. Apalah. Malam tu baca Quran mendayu-dayu sambil basah Quran. Ni nitik air mata, esok nak mati dah. Sambil baca setiap ayat dia baca tersentuh di hati. Setiap baca ayat tersentuh hati. Kadang-kadang tu ada dia minta, boleh tak malam ni saya nak ustaz teman saya sepanjang malam. Dia minta ada, kan dekat dalam jari dia ada pegawai agama, dia minta ustaz teman. Kenapa? Dia ustaz saya baca ayat, lepas tu ustaz cerita terjemahan ayat tu. Saya nak faham dia. Nak sungguh-sungguh baca. Malam tu kebanyakannya, dia warden tu cerita kat saya, kebanyakannya kalau orang yang memang tahu dah esok dia nak pergi dah, malam tu dia tak tidur. Nak tidur macam mana esok nak mati? Betul tak? Kita nyenyak tidur. Sebab esok hidup lagi. Kita duk sangka gitu. Tu sedap. Kangkung tidur. Itulah. Kalau ibu-ibu, kalau suami tidur berdengkur, jangan marah. Kerana dengkur ni nikmat. Apa nikmat? Itu tanda dia hidup lagi. Daripada senyap tiba-tiba, tidur senyap. Bini kata alhamdulillah akhirnya senyap dah. Nampak lega aku baru selesa aku tidur. Selesa mana? Bangun esok subuh bang tak bangun dah.
Baru nak nangis. Nampak? Jadi kalau khak, tu tanda ada lagi tu, ada lagi. Tu. Dia tak boleh tidur. Sebab apa? Tahu dah esok nak pergi dah, esok nak mati dah. Kan? Jadi dia penuh dengan baca Quran, habis masa dia. Dia kata takkanlah saat-saat akhir aku nak sia-siakan waktu yang ada. Jadi penuh dengan ada yang semayang sunat, tak habis-habis ada yang baca Quran, ada yang pegang tasbih, zikir sebut nama Allah. Sampai ke pagi. Dia ambil hari Khamis tu, sampailah bawa ke pagi Jumaat. Lepas sampai pagi Jumaat, semayang subuh. Lepas semayang subuh, disuruh sujud syukur. Ustaz suruh, okey, ni kamu sujud syukur, sujud yang terakhir. Allah dengar terakhir pun sebab dah, dia pun sujud. Dalam sujud tu Allah, mulut ni kumat kami, ya Allah, dosa aku dulu ampunkanlah ya Allah. Kalau undang-undang dunia tak ampunkan aku tak apa, jangan engkau ya Allah tak ampunkan aku. Nangis sungguh-sungguh dalam sujud tu, berceriau air mata. Kan, dalam dia tengah sujud tu, dua warden akan datang, kan sujud kita tangan begini, dua warden akan datang, dia akan kepit celah tangan ni. Dia akan angkat. Dia cerita, Ustaz, kalau banduan tu orang Islam, kami angkat dia ringan aja. Makna kata mudah. Kami angkat dia mudah aja. Dia tak melawan, tak meronta. Kami bawa dia sampai kat bilik tempat nak dihukum gantung. Bawa sampai senyap. Jalan langkah elok. Tapi Ustaz, kalau kafir Ustaz, kami nak bawa keluar daripada sel, dia pegang besi sel, tak nak lepas. Kami 2 orang pun tak boleh, sampai panggil 5-6 orang, tolong tarik. Dia meronta, tak nak, pegang. Kan? Itu beza. Kan? Kerana apa? Bila saat satu-satu orang dah sampai ke hujung nak bahagian nak mati, fakashafna. Siapa nak mati esok dia akan rasa benda ni, ayat ni. Fakashafna, Allah akan buka pintu langit. Sebab tu kalau siapa perasan, sebab tu kalau kita dengar ada orang nazak ke apa, cepat-cepat pergi untuk kita tengok, ambil pengajaran. Kalau tengok orang nazak nak mati, biasanya mata dia akan tegak tengok atas. Kemudian mati hitam dia akan jadi sedikit kecil. Seolah-olah maknanya dia pandang jauh. Mana jauh yang dipandang? Kalau ikutkan, atas ni siling. Kalau mati kat dalam rumah lah. Kan? Tapi dia pandang tu macam tembus siling lagi. Sebab dia bukan nampak ni dah. Dia nampak alam gaib dah. Dia dah nampak alam sana dah. Allah buka pintu langit pada dia. Kalau orang mati beriman, Allah buka pintu langit. Allah tunjuk pada dia mana tempat dia nak pergi. Kalau orang beriman, tempat dia nak pergi syurga, Allah tunjuk lambaian bidadari pada dia. Buka pintu langit tu ada taman-taman, ada burung berkicauan, lambaian bidadari. Sebab tu kadang-kadang ada orang mati senyum. Macam dalam cerita Piramli tu. Mati beriman, dia kata. Ada mati senyum. Nah, ada, betul. Kadang-kadang ada orang berpeluh mati. Sebab apa peluh? Tu gelisah tengok, Allah lawannya. Lepas tu ada perempuan-perempuan tu bidadari. Kan? Ada sampai kadang-kadang, minta maaf cakap, ada orang mati, air mani terkeluar. Ada kes berlaku, air mani terkeluar. Nah, bila tanya pada ulama, dek kerana melihat keindahan, nampak lawa bidadari, sampai terkeluar air mani. Nak kata indahnya tempat dia nak pergi, sebab mati sebagai orang yang bertakwa dan beriman di sisi Allah. Tapi kalau orang yang jahat, orang fasik, orang munafik, orang kafir, bila dibuka pintu langit, yang dia nampak malaikat Malik Zabaniyah, penjaga pintu neraka, dengan rantai besi, dengan api menyambar-nyambar, kan? Maka makin gelisah, makin. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok orang kafir mati meronta-ronta. Meronta-ronta macam kita sebut tadi cerita yang tadi gantung ni. Meronta-ronta sebab dia nampak dah mana nak pergi, tak mau. Nah, tu. Saya ada seorang sahabat ngaji pondok gak. Dia mak mertua dia dalam keadaan teruk dah, nazak dah masa tu. Sakit teruk dah dekat hospital lah. Jadi doktor kata boleh panggil ahli keluarga dah semua ni, standby lah. Sebab kalau ikut ni memang tak lama dah ni. Duk main meter tu lah. Gitu. Jadi doktor kata kita nak suntik satu ubat. Sebab kita takut dia akan meronta ke apa, jatuh katil susah. Dia nak suntik satu ubat. Dia kata nanti dulu, saya nak tanya guru dulu. Nah, dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, ni mak mertua saya ni dah nazak teruk. Lepas tu doktor nak cucuk ubat apa saya tak tahu. Nah, dia kata nak tenteramkan dia sebab takut dia meronta. Macam mana pandangan Ustaz? Ana kata kawan nak pergi dah, nak cucuk-cucuk apa lagi? Kan? Yakinlah orang beriman matinya tenang. Saya cakap.
Dia tak merontanya, matinya tenang. Orang kafir mati dia gelisah, melompat-lompat dan sebagainya, menjerit-jerit sebagainya. Tapi kita insya-Allah orang mati beriman, matinya tenang. Kan? Tak apalah, dia pun tolak. Dia kata tak mau, saya tak nak ambil sebarang suntikan. Doktor sampai ugut dia. Dia kata kalau jadi apa-apa, kami semua tak nak tolong. Nurse kami tak akan tolong. Kamu buatlah sendiri. Kata ya, saya ini mak saya yang tanggungjawab. Saya akan tanggung benda ni. Nak, kata dia. Tak apalah. Tengok-tengok mak dia hembus nafas terakhir. Senang. Okay. Saya tadi tu pun takut kat tu. Takut memang nafas terakhir. Dia pergi gitu. Mudah aja. Ada orang meronta ni lah. Jadi kalau kita nak penghujung kita baik, kematian kita baik, yang dipanggil sebagai husnul khatimah, hidup dulu dengan kebaikan agama. Kan? Ada orang mati nak iman, mati nak Islam, tapi hidup tak nak ikut Islam. Mati nak ikut Islam. Macam mana? Kalau nak mati cara Islam, hidup dulu kena ikut cara Islam. Dari segi pakaiannya, amalan hariannya, percakapannya, makan minumnya, jaga sungguh dalam bab agama. InsyaAllah kalau kita bergaul kehidupan kita dengan hal-hal keislaman, moga-moga Allah akan matikan kita dalam mati yang benar-benar sebagai seorang Islam. Mati yang diredai Allah, mati dalam bentuk ketenangan. Ya benar kata ulama, memang tidak ada benda yang paling sakit melainkan sakitnya mati. Betul. Tapi bila Allah buka pintu langit tadi, nampak lambaian bidadari, nampak taman-taman syurga, keasyikan melihat benda yang takjub, benda yang tak pernah dia lihat, benda yang terlampau cantik, sakitnya mati itu akan tenggelam. Ibarat contoh gini. Ibarat contoh kadang-kadang satu benda yang kita sakit sangat ke sebagainya ataupun susah sangat ke, dia akan hilang dengan sebab ada satu yang lebih kita sayang. Contoh macam PKP hari itulah, PKP yang pertama, kedua gitu. Tak boleh rentas negeri. Kadang-kadang berpisah family, betul tak? Suami duduk jauh, bini duduk jauh. Lepas tu tak boleh balik lah tu sebab PKP. Anak pun jauh. Suami duduk ada seorang sahabat saya, dia mengajar di Perak. Anak bini di Johor. Sepanjang PKP 3-4 bulan tu memang tak dapat suruh cakap telefon. Tapi tu kira okey lagi. Kadang-kadang macam kes orang penjara banduan ni, telefon pun tak dapat. Duduk dalam sel tak jumpa anak bini 4-3 bulan. Macam Tok Guru kita kena tahanan ISA, tak dapat jumpa anak bini dan sebagainya. Kan? Tapi bila saat dilepaskan, dikeluarkan, dibebaskan, ataupun saat PKP dah habis nak bertemu, kadang-kadang masa nak pergi ambil bini tu, kan? Ustaz ni tadi duduk Perak ni, nak pergi ambil bini dia kat Johor. Kadang-kadang waktu tu dia letih, mungkin mengantuk, mungkin tak makan lagi, perut lapar. Tapi sebab hati ni terlampau excited nak pergi ambil bini dengan ambil anak, maka lapar tu hilang. Lapar tu tak rasa lapar. Kan? Lepas tu pula lapar tak rasa lapar, ngantuk pun tak rasa ngantuk. Padahal sepanjang satu hari tu tak tidur lagi. Dia boleh drive. Sebab dalam kepala, aku nak jumpa anak aku ni, nak pergi ambil. Lama 4 bulan tak jumpa. Tu kalau 4 bulan, kalau 4 tahun, kan? Aku tak sabar ni nak jumpa anak bini ni. Allah rindunya. Lapar hilang, ngantuk hilang. Begitulah ibarat ulama kiaskan. Walaupun sakaratul maut ni sebenarnya sakit. Ibarat dicincang-cincang jasad kita ni. Sakit sungguh. Tapi bila nampak lambaian bidadari, taman-taman syurga, burung berkicauan, nampak keasyikan itu, takjubnya, hebatnya alam akhirat sana, alam syurga sana, nampak kehebatan tu, tenggelam sakit ni. Sakit tu jadi tenggelam. Itu yang matinya akhirnya penuh dengan ketenangan. Yang ni yang kita nak. Yang ni yang kita nak. Yang ni yang disebut dalam kitab ni, kita baca sikit dia kata man arafal mauta hanat alaihi masaibud dunya wa humumuha. Barang siapa mengetahui akan hakikat mati, mudahlah atasnya segala musibah dunia dan segala duka citanya. Siapa yang tahu hakikat mati, maka ringanlah kematiannya. Dia begini, hubungan mati, sebab tu kita bahasa Melayu kita sebut meninggal dunia. Kenapa disebut meninggal dunia? Kerana yang kita tinggalkan itu adalah dunia. Jadi ikut kesengsaraan kematian seseorang bergantung hubungannya dengan dunia. Kalau dia dengan dunia terlampau rapat, saat nak pisah tu payah.
Ibarat contoh kita pakai baju cucu kita. Baju budak kecil, kita badan besar pakai baju kecil. Ketat baju ni. Saat nak buka senang ke susah? Susah. Kok pusing sana pusing ni. Lah payah sangat sentap sampai koyak. Gitu. Orang yang terlampau rapat hubungan dengan dunia, cinta dunia terlampau kuat, saat nak dipisahkan roh dengan jasad, melekat kuat. Akhirnya malaikat maut sentap tahu jadi macam mana? Khak gitu. Menjerit. Sakit teramat. Tapi kalau orang berlonggar-longgar dengan dunia macam orang pakai jubah besar. Badan cik tapi pakai jubah saya XXL. Besar jubah. Nampak? Lengan ni boleh masuk kot leher. Nampak? Besar sungguh. Dah bila besar nak cabut senang tak? Allah senang. Tarik gitu keluar. Begitulah orang yang berlonggar-longgar dengan dunia. Ni dia, ini dunia. Letak dia. Bila saat nak pisah senang ini. Tapi kalau lekat ini, tarik tak lepas. Tarik tak lepas. Sebab tu Nabi kata, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta dunia, kepala segala kejahatan. Bermula jahat-jahat atas muka bumi ni, kerana permulaannya, hati tu ada kecintaan terhadap dunia. Sebab tu, antara ubatnya, yang kita nak pesan pada hari petang ni, kurang-kurangkanlah dunia kita. Jauh-jauhkan sikit dengan dunia. Adapun bahagian akhirat, rapat-rapatkan. Bukan suruh tinggal dunia terus, habis jual rumah semua, tidur kaki lima masjid. Bukan maksud macam tu dah. Ada rumah tak apalah. Tapi perbanyakkan duduk di masjid banding duduk di rumah. Gitu lah maksud dia. Rumah ada juga, kereta ada juga. Kereta pakai beli. Pakai bawa nak pergi urusan akhirat. Pergi dengar kuliah, pergi semayang. Kereta besar tak apa. Kaut habis orang keliling, jiran-jiran. Jom naik sekali. Moga-moga boleh pahala tolong bawa orang. Kita bawa orang memang bagus bawa orang dah, tapi milih-milih. Nak ambil Melayu je, Bangla tak nak. Bangla jalan, tepi jalan tu. Kereta dia kosong. Naik jenis macam MPV panjang. Ada banyak seat. Kenapa tak kita tumpang? Bangla busuk dia. Lah busuk boleh basuh. Boleh spray minyak wangi. Tapi kalau hati busuk, nak spray minyak wangi apa? Telan minyak wangi pun hati takkan jadi wangi. Jadi nak cuci hati jadi wangi, bawa tolong orang, tak kira siapa pun. Barulah hati kita akan bersih. Dia begitu. Jadi kita buat segala bentuk amalan. Moga-moga dengan amalan tadi tu berenggang-renggang kita dengan dunia. InsyaAllah kita nak lepaskan dunia ni pun senang. Tak payah kata kita orang awam, ustaz pun ada cinta dunia. Ni kita kena takut. Sebab kalau golongan agamawan yang Quran hadis dalam kepala pun boleh terlekat, boleh terkena racun dunia, apatah lagi kita yang kurang Quran hadis dalam kepala. Lagi mudah terkena racun dunia ni. Penyakit corona, bukanlah maksud kata kita tak kisah kena. Kita ngelak juga. Tapi kalau terkena gak, nak buat macam mana? Bukan masalah corona tak corona. Masalahnya mati tu macam mana? Mati beriman ke tak beriman? Mati pasti dah. Kalau tak mati kena corona, mungkin mati kena langgar kereta corona. Mati juga. Tak corona pun mungkin sakit jantung. Kita tanpa takut corona. Dah sakit jantung macam mana? Bukan tanda ni juga. Jadi mati tu memang pasti dah. Corona tak corona. Yang menjadi kerisauan kita, mati tu macam mana? Mati beriman ke mati fasik ke macam mana? Mati berdosa ke? Dalam bila aku Allah ambil nyawa sekali aku mati, dosa aku selama ni Allah dah ampun belum? Aku dah taubat sungguh-sungguh belum? Tu kena tanya diri balik. Diri masing-masing lah. Kita pun tak tahu. Saya pun ada dosa saya. Diri kita masing-masing lah. Jadi yang tu yang kita nak bawa sebenarnya. Yang tu yang kita nak kena risaukan pada diri kita. Jadi bila kita dah faham hakikat kematian, barulah akan timbul kesediaan untuk menghadapi. Jadilah macam Tok Guru kita, Tok Guru Siddiq Noh. Akhirnya hati dia lapang dengan dunia ni. Sebab apa? Sebab aku dah bersedia untuk meninggalkan dunia ni. Kerana apa? Kerana hati aku tidak lagi berpaut pada dunia. Baru dia lapang. Nak pergi bila-bila pun bersedia sahaja. Jadi kita kena gitu. Kita taubat sungguh-sungguh, kemudian tampung dengan amalan-amalan sunat lagi. Kemudian yang ada ni tambah, janganlah lagi menambah dosa. Buatlah segala amal. Tak boleh buat banyak, buat sikit. Kalau tak boleh buat sikit pun, sekurang-kurang jaga yang wajib je. Jangan buat dosa-dosa yang lain. Moga-moga dengan jaga ni, insya-Allah kita selamat dan balik dapat bertemu dengan Tuhan kita dalam keadaan diredainya, insya-Allah. Jadi moga-moga semua yang hadir pada petang ni, termasuk yang belum hadir, kita doakan semua, kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik dan dapat bertemu dengan Tuhan kita, insya-Allah.
Jadi sekadar tu ada buka barang ke? Tak ada. Tapi kalau ada siapa nak beli, kita naik ke atas hilat tu je lah. Tak payahlah naik. Dia seorang lah naik. Dia pakat masing-masing naik. Dia naik ambil nak apa, nak telur masin ke apa ke. Nanti kita ni mi bihun ke apa ni ada. Jadi insya-Allah pakat-pakatlah membeli sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah Tuan Guru kita, Tuan Guru Siddiq Noh, untuk menghasilkan generasi-generasi ulama' pada masa-masa akan datang insya-Allah. Jadi sekadar tu pada petang ni, saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan untuk memberi kesedaran kepada kita semua, terutamanya diri saya sendiri, kerana telinga saya lebih dekat dengan mulut saya sendiri berbanding dengan tuan-tuan semua. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allahu akbar.